Surah Ar-Ra'd merupakan surah ke-13 Al-Quran dan merupakan surah Makkiyah. Surah ini mempunyai 43 ayat dan ulama berpendapat surah ini turun di Mekah pada tahun ke-4 atau ke-5 dan ke atas selepas wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diberi nama Ar-Ra'd atau guruh dan mengambil nama sempena ayat 13 surah ini. Surah ini mempunyai dasar yang khusus di mana Allah menyerapkan kepada kita kebesarannya. Seperti kebanyakan surah-surah Makkiyah, surah ini mempunyai dua tema utama berkenaan tauhid, iaitu pertama, mengenai mengapakah tujuan kehidupan kita adalah untuk Allah semata-mata. Dan kedua, untuk menegaskan kepercayaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini, Allah meminta kita untuk merenungkan siapakah Allah dalam konteks kehidupan kita dan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada kita. Penekanan ini adalah konsisten dan kerap dalam banyak surah-surah Makkiyah. Namun begitu, penekanan ini diberikan kepada kita dengan pendekatan yang berbeza-beza, sesuai juga dengan waktu wahyu itu diturunkan. Surah ini adalah sebuah surah yang pendek, namun ayat-ayatnya begitu agung dan hebat sekali. Daripada surah ini, kita akan dapat menghargai bagaimana Allah telah mengaitkan dengan begitu sempurna ungkapan-ungkapan yang mudah mengenai kekuatan, penciptaan dan kebangkitannya secara teratur, indah dan hebat sekali. Sekaligus, ayat-ayat ini juga menunjukkan status mulia kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan ayat-ayat inilah Allah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, surah ini membuktikan keesaan Allah dengan cara yang mudah tetapi unik melalui bukti-bukti alam semesta, guruh, kilat, awan, hujan, banjir dan air umpamanya. Surah ini juga menjelaskan mengenai kesahihan wahyu Allah Subhanahu wa taala berbanding sifat kufar orang yang tidak beriman. Mereka ini akan tetap keras kepala kerana walaupun jika ada bukti-bukti keajaiban yang ditunjuk Allah, mereka tetap mencari alasan untuk tidak percaya keesaan Allah. Surah ini telah menunjukkan beza antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Sehubungan itu, dan seperti ayat 19, ayat ini menyuruh kita berfikir, takkan nak samakan orang yang percaya Tuhan dan Quran dengan mereka yang tidak percaya Tuhan dan Al-Quran. Sudah pasti, mesti ada kesudahan yang berbeza kepada kedua-dua kumpulan ini. Kandungan surah Ar-Ra'd boleh dilihat seperti berikut. Pertama, Allah adalah pencipta kita dan kuasa penciptaan Allah. Kedua, perihal orang yang tidak percaya Allah dan hendaklah kita sembah Allah sahaja. Ketiga, orang beriman dan ganjarannya oleh Allah dikontraskan dengan orang yang merosakkan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, peringatan Allah yang memberikan ketenangan kepada hati kita. Kelima, orang yang berpegang tauhid kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menemui kesudahan yang baik. Seperti keseluruhan Al-Quran,
Surah ini juga mempunyai begitu banyak ayat-ayat yang mendalam. Misalnya, ayat 17 adalah satu ayat metaforik yang kita perlu baca sendiri kerana ia begitu agung dan berkelas. Ayat ini menyatakan satu perumpamaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan atau membezakan antara yang benar daripada yang palsu. Allah telah menggunakan perumpamaan di mana buih-buih yang terapung dari banjir air hujan dan buih-buih dari pencairan logam sebagai kotoran yang hanyut dan dibuang. Terpisah dan hanyutnya buih-buih ini dari logam dan banjir tadi adalah ibarat hanyutnya dan bezanya antara yang palsu, iaitu buih-buih tadi, daripada kebenaran, iaitu logam dan air tadi. Dari ayat 19 hingga 24 surah Ar-Ra'd pula menyatakan bahawa jika kita menggunakan akal dengan bijak, ulul albab dan beriman, kita akan bertakwa dan bakal dikumpulkan bersama ahli-ahli keluarga kita selama-lamanya di syurga. Ayat-ayat ini turut memberikan sifat-sifat golongan ulul albab ini, iaitu pertama, memenuhi dan melaksanakan janji mereka dengan Allah. Kedua, tidak melanggar dan memungkiri perjanjian dengan Allah. Ketiga, menghubungkan apa yang Allah suruh hubungkan, seperti dengan Rasulullah SAW, dengan keluarga kita dan kebajikan kita. Keempat, takut kepada Allah. Kelima, takut dengan hisab amalan buruk kita di hari akhirat. Keenam, sabar dalam ketaatan kerana mencari redha Allah. Ketujuh, mendirikan dan memelihara solat. Kelapan, menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepada kita secara tersembunyi mahupun terangan. Dan kesembilan, menolak atau membalas kejahatan dengan perbuatan kebaikan. Seterusnya, dalam ayat 23, Allah mengatakan bahawa golongan ini akan dikumpulkan bersama ahli-ahli keluarga mereka yang soleh di syurga. Alangkah gembiranya kita dapat bersama-sama ahli keluarga kita di syurga yang kekal selama-lamanya. Inilah yang Allah tekankan kepada kita supaya kita kejarkan dan bukannya dunia yang bersifat sementara. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Mm-hmm.